Islam, angkatan maju cemerlang, mengorang langkah lalui cabaran, amin tertagi bermati. Bangunlah ya Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, amin terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa. Bangunlah ya Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, amin terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, amin terus berjasa. Amin terus berjasa. Menegakkan kebenaran, memperjuang keadilan, satu perjuangan demi keimanan, amin bangunkan usaha. Angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang, mengorang langkah lalui cabaran, amin tertagi bermati. Bangunlah ya Islam, persiapkan keupayaan. Berjumpa lagi kita dalam webinar Belia Bedah Buku untuk siri ketiga. Selepas 2 minggu berturut-turut sebelum ni kita buat siri 1 dan juga siri 2. Untuk siri 3 ni kita akan mengupas buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Webinar ini dianjurkan oleh MBI, UNICEF, BIM Selangor, kerjasama HEP UNICEF, Comnet dan juga UNICEF Cakna. Kami pihak penganjur mengalu-alukan hadirin dan hadirat sekalian dalam webinar kali ini. Sebelum tu saya ingin mengundang Encik Izwan Suhada Ishak selaku pengarah Pusat Jaringan Komuniti Comnet Universiti Selangor untuk memberikan ucapan aluan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Sebagai pemula kata aluan dalam webinar Belia Bedah Buku ini, saya mulakan dengan membaca serangkap pantun. Timbang tinggi-tinggi cucur atap, belum tumbuh gigi, sudah pandai baca kitab. Itulah kata-kata dalam rangkap pantun yang disampaikan oleh orang terdahulu, orang tua kita, yang menerangkan tentang betapa pentingnya pendidikan seawal usia kecil, yang mengajak kita untuk proses mendapatkan ilmu itu mesti bermula dengan membaca. Sebagaimana pentingnya wahyu pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kalimah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, sebagai suatu seruan dorongan kepada seluruh umat manusia agar membuka pemikiran dan belajar untuk membaca. Bukan sekadar kita membaca buku, tetapi kita juga mempunyai upaya untuk membaca alam di antara langit dan bumi,
termasuklah planet, sains, teknologi, sastra, budaya dan segala macam yang ada di antara langit dan bumi itu harus kita teliti dan juga kita teroka supaya kita boleh mendapat manfaat ilmu itu. Jadi saya kira mungkin sedikit saja yang saya nak sampaikan berkaitan bagaimana seorang penulis yang dikenali sebagai Andra Hirata, seorang penulis prolific yang menulis buku Laskar Pelangi pada tahun 2005 dan mendapat bacaan naskah terjual sehingga 1 juta dan dibaca oleh hampir 5 juta pembaca. Dan ini sangat menarik. Pada tahun 2008 karya penulis ini diangkat menjadi sebuah filem dan dia menjadi viral sehinggalah ke Malaysia dan di Singapura yang mana telah dipimpin oleh saudara Riri Riza. Dan yang menariknya apabila fenomena ini berlaku, ada kesan besar kepada landscape pembangunan Pulau Belitung. Untuk makluman saudara-saudari, Pulau Belitung ini di antara Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera yang masyarakatnya di situ ialah masyarakat Melayu. Dan selepas menutupnya fenomena ini, ramai orang-orang Malaysia berkunjung sebagai pusat pelancongan. Yang menariknya ialah apabila replika SD Muhammadiyah Gantung menjadi pusat pelancongan, selain daripada dermaga Kirana, dan juga diwujudkan satu muzium kata Andra Hirata di Pulau Belitung, khususnya di daerah Belitung Timur, sehingga menjadi satu pusat pelancongan sastra budaya terkemuka. Dan ini saya kira sebagai satu perkara yang penting daripada sebuah karya buku ditulis oleh seorang pemuda kemudian diangkat sebagai filem dan memberi kesan sudut ekonomi dan juga pembangunan di Pulau Belitung, sehingga kita kenal Pulau Belitung sebagai negeri Laskar Pelangi. Sehingga tahun 2017 barulah ada pembangunan yang menyeluruh dalam menjadikan perkhidmatan elektrik selama 24 jam. Jadi kita dapat terkesan dengan perkembangan yang berlaku, rentetan melalui karya penulisan buku dibaca oleh masyarakat dan akhirnya diangkat menjadi suatu perkara yang bermanfaat dalam komuniti setempat. Jadi saya kira itu salah satu daripada usaha yang kita nak gerakkan di Universiti Selangor, UNISER dan juga Negeri Selangor khususnya, agar buku-buku yang kita tatap, yang kita tekuni, yang kita belajar dapat memberikan satu inspirasi kepada kita dan juga merubah cara masyarakat berfikir dan juga merubah landscape ekonomi, pendidikan, politik supaya ke arah lebih ke hadapan dan juga maju. Saya kira di negeri Selangor sentiasa memberi perhatian terhadap melahirkan rakyat yang pintar, smart, tetapi pada yang sama juga mempunyai daya fikir melalui budaya membaca. Jadi saya kira perbincangan pada sesi kali ini pasti cukup menarik kerana membincangkan karya yang ditulis oleh Haji Abdul Rahman Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, Boy Hamka, yang membincangkan dengan tema perempuan. Saya tidak mahu mengulas panjang, pasti dinantikan pembicara yang akan sampaikan pada sebentar lagi. Saya tutup kata Allah ini dengan pantun: belajar tinggi-tinggi sampai ilmu mantap, sudah gugur gigi masih tetap baca kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Izan Suhada Ishak, Pengarah Pusat Jaringan Komuniti Komnet Universiti Selangor. Tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan panel kita pada malam ini untuk mengupas buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan. Buku ni ada banyak siri lah, maknanya ada banyak cover, ada banyak
penerbitan. Jadinya boleh je Google cari Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Panel malam ini kita bawa 2 panel yang insyaAllah akan mengupas buku ini dengan baik. Dan sebelum tu kami mengalu-ngalukan sebarang soalan berkenaan buku ini di ruangan Facebook BIM Selangor Bangi. Akhir nanti kami akan utarakan soalan penonton pada panel yang ingin ditanyakan. Panel malam ini, panel pertama adalah Puan Fadlina Siddiq, Timbalan Presiden Pertubuhan Pemekasaan Keluarga FIM, dan panel kita yang ketiga ialah Tuan Syafizan bin Rusli, merupakan YDP ABIM Klang. InsyaAllah kupasan malam ni akan menjadi menarik, seimbang, memandangkan buku ini berbicara mengenai perempuan, tidak hanya tetapi penulis adalah lelaki. Okay? Kita menyeimbangkan sudut feminis dan juga patriarki kita malam ni dengan penulisnya lelaki, seorang panel wanita dan seorang panel lelaki. Harapnya seimbang lah ya. Menyahut seruan seperti yang Encik Izwan Syuhada ulas tadi katakan, siri bedah buku ini dianjurkan untuk menyahut seruan Iqra dan juga membugar budaya ilmu di kalangan belia. Tanpa membuang masa, saya harap kedua-dua panel telah bersedia. Pertama sekali saya ingin lontarkan ulasan, bolehlah dua-dua panel Encik Syafizan dan juga Puan Fadlina memberi ulasan, sinopsis, latar belakang penulis serba sedikit berkenaan buku ini. Dipersilakan. Syafizan dah dulu. Ya, Encik Syafizan dipersilakan. Lelaki didahulukan hari ni. Nah inilah kan ni wanita ni. Lelaki lead the way. Dengar clear Dengar insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnia, dengan inayahnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertemukan kita dalam satu medan ilmu yang saya pasti rakan-rakan, teman-teman, tuan-tuan dan puan-puan pastinya diizinkan oleh Allah untuk kita bersamalah. Usrah kita mungkin dah berkurang dan sebagainya di musim-musim pandemik ini, tetapi secara online tu kita tetap bersama. Alhamdulillah. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan rujuk dalam viral, dalam perkongsian oleh Habib Selangor dan sebagainya, sepatutnya Abang Itin ataupun saudara Khairul Arifin, Muhammad Munir, abang senior kita yang berkeudara atau live pada malam ini, namun itu atas kekangan saya menggantikan beliau, InsyaAllah walaupun last minute menggantikan, tetapi sempatlah saya membaca apa yang sewajarnya, yang sepatutnya, dan mungkin ada perkongsian-perkongsian yang boleh dikongsi berdasarkan pembacaan kepada apa yang dikongsikan hari ini berkaitan dengan buku Buya Hamka berbicara tentang perempuan. Dan terima kasih kepada ABIM Selangor yang memberi ruang dan peluang. InsyaAllah saya cuba yang sebaiknya lah, tetapi bila di sisi panel yang kita sedia maklum, Kak Fad kita, Kak Fadlina Siddiq kita, jadi saya ni junior je, tapi insyaAllah lah boleh dilengkapkan oleh beliau. Oleh itu adanya lelaki dan wanita, kerana apa? Kerana kita saling lengkap melengkapi. Apatah lagi senior kita hari ini, Kak Fad, yang lebih melengkapkan lagi bicara tentang buku ini, kerana saya pasti dan yakin setiap wanita, teman-teman jemaah dan sebagainya pasti memperhalusi dan meneliti karangan yang dibuat oleh Buya Hamka, Dr. Hamka kita, kerana bila kita melihat kepada apa yang dinukilkan oleh beliau, sebenarnya
bagi saya sendiri secara peribadi, ia telah menggarap segala dan segenap aspek tentang wanita itu sendiri. Jika kita lihat dalam buku ini dinukilkan surah An-Nisa itu, ayat pertama surah An-Nisa itu yang menerangkan bahawa asal usul kejadian manusia itu Nabi Adam, kemudiannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Hawa, adanya laki dan juga wanita. Kat situ dia dah menceritakan tentang bagaimana kewujudan seorang wanita itu di sisi lelaki. Kita biasa dengar tentang yelah bila kita bersembang tulang rusuk lelaki. Tapi sebenarnya dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ini telah mendasari bagaimana Allah mewujudkan kasih sayang, cinta dan kasih itu di dalam ayat ini. Wujudnya lelaki dan perempuan, mereka adalah daripada satu, bukannya daripada tulang rusuk dan sebagainya, tetapi mereka ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpasang-pasangan dan menunjukkan bahawa dunia ini tidak lengkap dengan hanya ada lelaki saja, dan lelaki dan wanita itu merujuk kepada dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku ini dimuliakan Al-Quran itu dijelaskan tentang perempuan dan juga wanita-wanita yang disebut dalam Al-Quran. Antaranya yang pelopor, wanita yang mempelopori keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Siti Khadijah, isteri pertama Nabi. Kemudian dalam Al-Quran dinukilkan tentang surah Maryam. Maryam, siapa yang tidak kenal, kita dengar kisahnya, iaitu bonda kepada Nabi Isa. Dan dekat sini juga dinukilkan tentang bonda Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah SWT yang mengalirkan putranya ke dalam sungai Nil, tentang isteri Nabi Ibrahim, Sarah, yang didatangi dengan malaikat-malaikat utusan Allah yang disampaikan kepada pesan Allah, pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun beliau tua masih lagi akan melahirkan anak lelaki, dan pelbagai lagi kisah-kisah wanita yang sebenarnya kita masa kini masih lagi relevan untuk merujuk, apatah lagi Al-Quran itu sebagai panduan. Kalau kita nak bicara tentang kekuasaan, kalau kita nak bicara tentang kuasa seorang wanita juga disebut dalam surah Al-Amdu yang dikisahkan ratu di negeri Sabak. Siapa lagi kalau bukan kita biasa dengar Ratu Balqis. Diterangkan bagaimana percaturan politiknya dengan Nabi Sulaiman. Dalam beberapa ayat diterangkan juga bagaimana wibawanya seorang wanita itu yang agung memerintah dan para pembesar kerajaan yang tunduk setia kepada seorang wanita. Apa-apa pun kita nak lihat apa tuan-tuan perempuan, kita nak lihat bahawa sebenarnya jika ramai ada orang di luar sana melihat wanita ini kelas kedua dan sebagainya, tetapi sebenarnya Al-Quran itu meletakkan bahawa wanita itu dia sama sahaja tarafnya dengan lelaki. Kerana apa? Kerana Allah telah memberi jaminan kedudukannya sama sahaja di depan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut di dalam Al-Quran, yang kita sedia maklum. Kerana apa? Kewajipan dan juga tanggungjawab yang dipikul secara bersama. Dan melihat kepada buku ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ia telah membahagikan kepada topik-topik yang mudah untuk kita fahami, walaupun di dalam bahasanya, metaforanya dan sebagainya, tetapi kita mudah untuk fahami. Jadi dialu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk kita baca buku ini. Kerana apa? Kita bukan saja boleh melihat bagaimana Buya Amka meletakkan bagaimana perempuan itu dimuliakan daripada surah An-Nisa yang saya sebut tadi. Kemudian bagaimana dalam surah At-Taubah ayat 71 hingga 72 yang memberi penghargaan yang sama, di mana kedudukan yang saya sebut tadi, kepimpinan, jaminan, ibadah lelaki dan wanita di depan Allah Subhanahu Wa Taala ni sama sahaja. Kalau dalam surah At-Taubah ayat 71 hingga 72 tu, kalau kita fahami, kita ni tugas kita sama, iaitu untuk amar ma'ruf
dan nahi mungkar serta menjalankan syariat yang telah diperintahkan untuk menjadi penolong kepada agama dan sebagainya. Kemudian dibahagikan lagi, ditegaskan lagi tentang bagaimana pembahagian tugas, tanggungjawab lelaki dan wanita itu. Khususnya suami dan juga isteri. Kerana hak dan kewajipan antara lelaki dan perempuan itu bukannya bererti lelaki je yang cari nafkah dan bekerja. Kat sini pun Islam dah menjelaskan. Buya Hamka mendetailskan dan memperincikan lagi, menjelaskan meskipun kita berbeza gender tetapi memiliki hak dan kewajipannya yang sama, dan pembahagian tugas itu dia akan menjadi harmoni, berkesinambungan antara satu sama lain. Bila kita melihat kepada isu ini, kita dapat lihat dalam diri kita sendirilah, yang mana yang dah berpasangan suami isteri, dapat kita lihat kat situ bagaimana kita saling lengkap melengkapi, khususnya dalam rumah tangga, untuk mewujudkan satu keadaan yang harmoni, mawaddah warahmah dan damai antara lelaki dan wanita, suami dan juga isteri itu sendiri. Seterusnya kita dapat melihat bagaimana Buya Hamka menukilkan tentang wanita ini ada harga dirinya. Jadi kita sebagai lelaki ini bagaimana perlu melihat wanita. Dalam surah jika dipetik dan surah An-Nahl ayat ke-58 ke-59 itu kita boleh rujuk, dan bagaimana merujuk dan perbedaannya daripada zaman jahiliah dulu melihat wanita dan pada masa ini sepatutnya melihat wanita itu bagaimana. Kemudian kita juga melihat ketertinggian wanita ini, bagaimana kemuliaan bonda kita, ibu kita yang melahirkan kita, kemudian bagaimana kita perlu menghormati dan menyayangi mereka. Juga dijelaskan bagaimana kisah Adam dan juga Hawa itu bukan hanya melihat kesalahan kepada wanita. Kita lihat bagaimana mungkin ada agama-agama lain melihat bila Adam itu diturunkan ke dunia ini adalah kerana kesalahan Hawa yang memujuk rayu. Sedangkan itu adalah bukan sahaja melihat kepada kesalahan satu pihak, tetapi kedua-dua pihak, yang mana diutamakanlah pastinya kepada Adam, kerana Allah memberi perintah untuk Adam tidak lalai dan tidak lupa itu kepada siapa? Kepada Adam. Walaupun yang sejelas dan sejelasnya Adam lah yang lalai dan lupa. Perkara ini pun kita boleh kaitkan dengan isu-isu semasa nanti berkaitan dengan undang-undang yang melibatkan hak-hak wanita yang kita boleh bincangkan selepas ini. Kemudian bagaimana dijelaskan lagi bahawa wanita ini kemuliaannya, hak-haknya dari sudut hukum syarak yang boleh kita kaitkan dengan undang-undang yang diperuntukkan khususnya dalam enactment kalau kita rujuk di negeri Selangor ini, dan seterusnya pastinya kita sebagai lelaki, apatah lagi seorang suami, hendaklah memimpin mereka. Itu yang kita selalu sebut ar-rijalul qawwamuna 'alan nisa dan sebagainya. Jadi itu secara ringkaslah apa yang saya dapat lihat di dalam buku ini, supaya yang sama-sama kita boleh hadam dan sama-sama kita boleh kongsikan untuk panduan bersama dan kita teliti bersama insya-Allah secara ringkas pada malam ini. Saja. Okey. Terima kasih saudara Syafizan. Seterusnya Puan Fadlina, mungkin boleh terangkan sedikit atau ceritakan sedikit mengenai latar belakang penulis. Siapa Hamka ni bagi yang buat pertama kali mendengar mengenai sosok tubuh yang bernama Hamka ini. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Syafizan dah tapau semua, Kak Fakfu tak tahu dah cerita apa. Dia dah habiskan dah. Khalas. Cuma barangkali Kak Fak boleh mulakan dengan berkongsi dengan para penonton sebenarnya apa yang dinamakan dengan bedah buku ataupun Kak Fak lebih suka gunakan resensi, apa yang dimaksudkan dengan resensi ni. Sebenarnya bila kita nak buat bedah buku, nak buat resensi ni, dia ada satu disiplin, yang kedua ada struktur dia, dan ketiga ada langkah-langkah dia. Dia tidak boleh dibaca begitu sahaja dan kemudian dibentangkan
Dan kemudian ia seperti bedah buku. Ia tidak terjadi begitu. Dia ada proses, dan akhir sekali thinking proses itu sangat penting dalam setiap proses resensi ataupun kita panggil sebagai bedah buku. So struktur untuk teks resensi ini kita ada 5. Yang pertama sekali adalah identity, iaitu identiti buku ini ataupun identiti penulis. Yang kedua adalah orientasi. Apakah orientasi buku ini? Yang ketiga sinopsis, yang Ijan bagi tadi adalah sinopsis. Adalah analisis, barangkali Ijan juga telah membuat analisa. Dan yang kelima adalah evaluasi, evaluation juga mungkin barangkali Syafizan dah buat tadi. Itu baru dia punya struktur. Kemudian kita masuk pula kepada apakah langkah-langkah yang kita perlu buat apabila kita nak bedah buku. So yang pertama sekali, bila kita nak bedah buku ini, kita mesti mengenali aspek buku ini dari segi tema, description isi buku sehinggalah jenis buku tersebut. So ini ada disiplin dia, kena belajar bagaimana mengenali aspek tema, description dan juga jenis buku. Yang kedua, membaca buku ini mesti diresensi secara komprehensif, cermat dan teliti. Yang ketiga, sebagai salah satu disiplin untuk kita belajar macam mana nak membuat resensi, kita kena tandalah bahagian-bahagian buku yang kita perhatikan secara khusus. Sebab apa? Sebab kita nak tentukan bahagian-bahagian buku mana yang akan dijadikan data. Okay. Yang keempat, kita kena buat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Kejap lagi Kak Fat akan share slide macam mana proses yang Kak Fat buat sinopsis. Dan yang terakhir adalah menilai kualiti buku tersebut, sama ada dari segi barangkali kualiti penerbitan, kualiti penulisan, sebab kualiti aspek-aspek teknikal ini juga penting dalam resensi, sebab kita nak tengok apakah yang dijunjung oleh penulis ini dan apakah kaedah bahasa resensi yang digunakan, sama ada ia adalah bahasa penerang, bahasa temporal, ataupun bahasa penyebab, ataupun ia adalah pernyataan yang merupakan saranan atau recommendation kepada pembaca. So ini semua adalah disiplin-disiplin resensi bedah buku yang mesti kita mulakan ataupun kita kuasai apabila setiap kali nak buat resensi. So sekali lagi ia tidak boleh diambil secara mudah dan sebenarnya tugas membedah buku dan resensi ini sangat berat. Dia bukan membaca saja tetapi ada teknik dan proses yang mesti diikuti. Sedikit sebanyak Anis, mungkin Kak Fat share juga macam mana buku kedudukan wanita dalam Islam ini asalnya adalah koleksi penulisan Hamka dalam Panji Masyarakat. Tapi atas permintaan ramai, semua tulisan dalam Panji Masyarakat ini dikompil dalam buku ini. Dan sebenarnya buku ini adalah hasil kekaguman Hamka kepada satu kongres wanita di Yogyakarta 1928. So karya-karya penulisan artikel Hamka mula tulis pada tahun 1929. Jadi 1928 itu sudah ada satu kongres wanita Melayu Islam di Yogyakarta yang bercakap tentang hak-hak wanita Islam. Dan ia sangat memberikan kesan kepada Hamka kerana kemudiannya pada tahun 1960 perkataan ataupun gerakan Islamic Feminist Activism mula dipakai di Indonesia dan diketuai oleh Muslimat Nahdlatul Ulama. So kita tahu Hamka cukup rapat dengan Nahdlatul Ulama ini dan grup-grup Islamis di Indonesia ini, khususnya grup-grup Islamis yang reformis, dan menjadikan Islamic Feminist Activism ini sebagai satu platform untuk Hamka terus menulis tentang wanita. Yang menarik tentang buku ini juga Anis, yang Kak Fat rasa kita kena acknowledge di hujung nanti selepas pembentangan ini barangkali adalah bagaimana kita panggil sebagai sarjana-sarjana barat, khususnya sarjana barat yang menulis tentang Islamic feminism, menggelar Hamka sebagai male Islamic feminist.
mengapa beliau menjadi male Islamic feminist adalah kerana beliau antara tokoh lelaki Muslim yang memenuhi kriteria sebagai dan menulis advocate dan sangat mementingkan artikulasi dalam konteks socially just Islam rooted in Quranic ethics. Maksudnya Hamka ini menulis daripada perspektif Islam yang sebenar. Jadi bila Islamic feminism ataupun yang ditulis oleh Hamka ini diiktiraf sebagai konsep Islamic feminism dan aktivism adalah kerana kekuatan Hamka memegang kepada tradisi dan juga syariat apabila bercakap tentang hak wanita. So ini adalah antara perkara-perkara yang terkait rapat dengan sejarah buku ini ditulis. Dan yang paling penting juga adalah Hamka adalah seorang tokoh kosmopolitan, reformis Islah yang cukup besar, dan bukan semua orang layak untuk dipanggil tokoh kosmopolitan. Hanya orang-orang tertentu, tokoh-tokoh reformis tertentu sahaja. Dan sebagai contoh buku penulisan Hamka ini, apabila beliau menggarap tentang hak-hak wanita dan perjuangan-perjuangan wanita ini, beliau konsisten mengangkat tokoh-tokoh kosmopolitan dan tokoh-tokoh reformis seperti Rashid Ridha, Mahmud Shaltut, Muhammad Al-Ghazali, of course Yusuf Al-Qaradawi, dan beliau juga ada mengambil pendekatan-pendekatan untuk tidak bersetuju sebagai contoh dengan Said Qutb. So ini antara kita panggil sebagai landscape, bagaimana pembentukan pemikiran Hamka ketika menulis buku ini. So dia terkait rapat dengan environment Hamka sebagai seorang reformis cosmopolitan, dan juga bagaimana penulisan dalam tafsir Al-Azhar itu dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang Kafat sebut tadilah, termasuklah Ahmad Amin, kalau biasa Qasim Amin, Tahrirul Mar'ah, ini buku yang wajib lah, kita kata kita punya kitab lah kalau dalam konteks hak wanita ini. Jadi ini semua mempengaruhi penulisan-penulisan Hamka, dan dan ditambah lagi kelebihan Hamka adalah bagaimana dia boleh membezakan adat dan juga syariat, membezakan dari konteks sebagai kenapa ada setengah adat perlu dibuat kita panggil sebagai penilaian semula, dan bagaimana pendirian beliau tentang poligami itu yang bagi Kak Fat sangat menarik, mengambil pendekatan dari segi bukan sahaja kerana pengalaman peribadi, tetapi juga beliau melihat konteks keseluruhan, dan menggagaskannya dalam tafsir Al-Azhar. So siapa yang dah baca tafsir Al-Azhar ni pastinya tahu pendirian beliau tentang poligami. Dan barangkali yang terakhir adalah peranan wanita in a leadership role. Ini adalah satu tokoh yang kita kena sentiasa sebut dan angkat dalam konteks perjuangan aktivism dan Islamic feminism, kerana dia adalah antara tokoh terawal yang menyebut bahawa wanita mesti mengambil take up leadership role dalam semua aspek tanpa pengecualian, dan memberikan contoh-contoh dan maknanya tanpa prejudis, dan meletakkan dan meyakinkan kita bahawa conviction tentang leadership ini untuk dipimpin oleh semua, bukan hanya untuk satu kaum ataupun untuk lelaki saja. So ini antara aspek-aspek yang Kak Fat rasa untuk sesi awal ini yang penting dalam resensi tadi adalah disiplin, bagaimana kita nak buat resensi, struktur, orientasinya, dan kemudian latar belakang penulisan buku itu dan kaitannya exposure Hamka yang menyebabkan beliau boleh menulis buku ini dengan baik. Wallahualam. Terima kasih Puan Fadlina. Saya kira bagi yang baru mengikuti kita, kita sedang mengupas buku Buya Hamka Bicara Tentang Perempuan, dan saya mengalu-alukan sebarang persoalan sama ada pertembungan antara konservatif sebagai seorang perempuan dan juga wanita moden maupun yang Islam,
yang ingin kalian perjelaskan ataupun pertanyaan yang dibicarakan oleh Hamka. Kerana Hamka ini seperti yang Puan Fadlina sebut, dia adalah tokoh feminis wanita, ya. Kena tahu tu. Saya suka apabila golongan lelaki mampu mengulas ayat Al-Quran dengan baik, golongan agamawan mampu mengulas peranan wanita dengan baik dan juga menyantuni adat dalam masa yang sama. Tetapi dia mampu mengangkat peranan wanita itu sebaiknya. Yang membuatkan wanita itu nampak rendah adalah kerana adat dan juga sifat patriarki lelaki itu sendiri. Kalau kita baca sebenarnya dalam buku Hamka ni, memang dia mengangkat peranan wanita itu bukanlah hanya dari sudut pemahaman manusia sahaja, tapi juga sebenarnya dalam Al-Quran pun dah lama dah sebut peranan wanita ni adalah besar, sangat besar. Saya nak tanyakan kepada saudara Syafizan, sebab kita, adat Melayu kita sangat mengangkat peranan lelaki sebagai seorang suami lah. Maknanya syurga di bawah telapak kaki suami, maknanya lelaki ada kuasa veto, kena dengar segalanya cakap suami, tanpa ada komunikasi antara pasangan. Dan saya nak tahu macam mana berdasarkan buku ini, Hamka adat yang dibicarakan dalam keadaan kita semasa ni mengeksploitasi peranan wanita sampai tahap mana yang kita perlu ikut, dan juga macam mana Hamka memposisikan wanita agar dia melihat wanita ini diperkasakan melalui pendidikan dan juga sebenarnya agama. Silakan. Saudara Syafizan kena unmute ya. Encik Syafizan perlu unmute. Okay. Okey tak? Dengar Dengar. Terima kasih. Gabungan Anis dan juga Kak Fad ni babung meletup kan. Kak Anis boleh jadi panel kat ni sebenarnya. Sebab memang tengok Anis bila bicara tentang wanita antara yang ke depan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya dapat huraikan berdasarkan pembacaan saya dalam buku ini, saya bolehlah rujuk kepada apa yang dapat saya bacakan. Sebenarnya bila kita merujuk kepada eksploitasi wanita itu dari sudut adatnya, dan sebenarnya bagaimana wanita ini perlu diikuti. Yang saya nampak ialah berkaitan dengan seorang wanita itu perlu taat setia kepada suami, ikut kepada apa yang dirujuk dalam hukum syarak. Okey, kalau kita lihat apa yang Hamka nukilkan di dalam buku ini, ya, taat setia seorang isteri itu sama nilainya dengan perjuangan lelaki ataupun suami-suaminya di dalam peperangan atau jihad di suatu masa dulu. Kerana pada ketika itu ada riwayat dan juga hadis merujuk kepada satu kisah apabila ada wanita berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suami kami pergi ke medan perang, mereka kalau mati pun mati syahid, tetapi kami ni ya Rasulullah hanya berada duduk dalam rumah, menjaga anak-anak, menjaga haiwan rumah tangga, tidak pergi ke perang. Jadi bagaimana tahap keimanan, ketakwaan kami dan sebagainya. Jadi Rasulullah sebut berkaitan dengan taat setia kepada suami itu dan mengakui hak suami sama nilainya juga dengan perjuangan lelaki-lelaki dalam kehidupan peperangan dan sebagainya. Dan kita perlu jelas, Hamka pun sebut perkara ini bahawa di dalam Islam ini kita tidak perlu sujud kepada suami selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perempuan itu tidak diperintahkan untuk sujud
sami'na wa ata'na kepada suami semata-mata. Dia perlulah kepada hanya kesetiaan, tetapi kesetiaan itu perlu diimbangkan dengan hukum syarak, iaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana kedua-duanya ada kewajipan. Saya merujuk kepada hadis yang dipetik di dalam yang dinukilkan dalam buku ini. Ala innalakum ala nisaikum haqqan walisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah sesungguhnya bagi kamu terhadap isteri-isteri kamu tu ada satu kewajipan, dan bagi isteri-isteri pun ada kewajipannya yang tersendiri. Jadi Rasulullah SAW kat sini memberi peringatan kepada lelaki-lelaki ni, apabila kita selesai ijab kabul dengan wanita dan juga dengan wali itu, dia bukan sahaja mempunyai tanggungjawab kepada isterinya, tetapi tanggungjawab yang berpindah daripada walinya itu kepada dia sendiri sebagai seorang suami. Jadi dekat sini apa yang saya nampak, mungkin ada masyarakat di luar sana, bukan mungkin ada pun melihat kita ni kena taat kepada suami, melihat drama-drama swasta yang dibuat masa kini pun semua melihat atau merujuk kepada suami itu boleh buat itu, boleh buat ini. Wanita itu hanya perlu mendengar. Sedangkan sebenarnya realitinya berbeza. Wanita itu mempunyai haknya yang tersendiri, bukan saja dari sudut undang-undang, namun begitu dari sudut kebebasan sebagai seorang wanita itu sendiri. Jadi saya melihat keutamaannya ialah selagi mana menuruti kepada hukum syarak, selagi itu ketaatan seorang isteri kepada suami itu masih dibolehkan. Dibolehkan. Itu bagi suami dan juga isteri. Bagi wanita pula, yang kita lihat sebagaimana yang dirujuk kepada isu semasa dan sebagainya, gerakan-gerakan. Kalau kat Malaysia ini sendiri kita lihat hak wanita itu dijaga, dipelihara, tiada diskriminasi. Kita lihat adatnya mungkin kalau dulu wanita ini tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh mengemudi sesebuah organisasi dan sebagainya. Dan kita lihat di Malaysia ini pun sekarang ini tak ada diskriminasi lah secara total. Yang mungkin lepas ni Kak Fat boleh juga ulas. Dan cuma yang saya nampak diskriminasi dari sudut peluang pekerjaan, ekonomi, pemilikan harta, hak bersuara dan sebagainya. Dan kalau kita rujuk kerajaan sebelum ini pun dah menetapkan dah tahun 2020 ini 30% dari pembuat dasar kerajaan itu adalah melibatkan golongan wanita. Kita lihatlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu diwujudkan, tiada Kementerian Pembangunan Lelaki. Jadi ini menunjukkan bahawa hak wanita itu bukan saja dilindungi, tetapi hak bersuara mereka, kebajikan mereka itu selari dengan peruntukan undang-undang. Kalau kita rujuk peruntukan undang-undang Perlembagaan Persekutuan perkara 8, semua orang sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Makanya tiada yang terpilih. Lelaki sahaja yang ke depan, perempuan hanya mengikuti lelaki dia. Tak ada. Dari sudut undang-undang itu pun dah disebut dengan jelas di bawah perkara 8, apatah lagi dalam Al-Quran. Dan Al-Quran kalau kita rujuk dan surah Al-Imran ayat yang ke-195, bila mana Allah menyebut tidak akan sia-siakan amalan orang yang beramal di kalangan kamu sama ada lelaki dan juga wanita. Ini menunjukkan bahawa lelaki dan wanita itu amalan ni sama saja. Allah melihat sejauh mana amalan dan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apatah lagi jika dirujuk kepada hak-hak wanita dalam enactment undang-undang, peruntukan undang-undang dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya juga melihat kepada apa yang disebut di dalam buku ini, dinukil dalam buku ini, yang saya nampak dari sudut kalau suami isteri itu khususnya, bukan saja ketaatan dan juga apa yang perkara yang berlaku untuk menjaga dan memelihara rumah tangga dengan penuh tanggungjawab, pahalanya seimbang antara suami dan isteri. Apa yang penting ialah pengorbanan yang disebut dalam buku ini juga
antara kedua belah pihak. Maksudnya lelaki itu jika dia mencari nafkah dan sebagainya, begitu juga dengan wanita hari ini yang mencari nafkah, juga membantu keluarga. Jadi adanya pertimbangan antara keduanya di dalam menjaga rumah tangga. Jadi apa yang disebut tentang Anis tadi, bagaimana mengeksploitasi peranan wanita itu dan setakat mana yang perlu diikuti, bagi saya selagi tidak melanggar hukum syarak dan selagi ia mendapat kebebasan seadilnya sebagai seorang wanita, itu yang disebut oleh HAMKA tentang hak kebebasan bersuara, hak dari sudut undang-undang, memartabatkan kemuliaan dan ketertinggian sebagai seorang wanita, isteri, ibu dan sebagainya yang saya sebut secara ringkas, secara sinopsis tadi dalam buku itu, dah cukup untuk menjelaskan bahawa wanita ini kalau kita lihat mulia dan setinggi-tingginya, malah di dalam Malaysia sendiri ada undang-undang yang memelihara wanita, ada memelihara hak-haknya, makanya tidak ada ataupun tidak boleh kita mengatakan bahawa wanita ditindas. Kita ada ruang, kita ada bukan saja ada ruang dari sudut bersuaranya, tapi dari sudut undang-undangnya juga memiliki satu ruang yang besar dan luas jika kita ditindas, hatta lelaki atau wanita lah. Tapi saya melihat dalam konteks wanita dan buku ini cukup menjelaskan dan memahamkan kita sebagai seorang lelaki dan juga suami bagaimana kedudukan wanita itu bukan saja dari sudut agamanya, namun begitu dari sudut penghormatan dan kemuliaan kepribadiannya. Saja, Anis. Ya, terima kasih Saudara Syafizan. Saya kira daripada lelaki pun dah seimbang yang mengatakan kedudukan wanita ni dalam Al-Quran tak pernah direndahkan oleh agama pun. Hatta Allah sebut perempuan dalam Al-Quran pun Allah peruntukkan 2 surah khas kepada wanita. Saya juga ada dalam satu petikan dalam buku ni, kata-kata HAMKA, perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik, baiklah negara, dan jika mereka bobrok, bobrok pula lah negara. Mereka adalah tiang dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun jika rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Tandanya tianglah yang lapuk. Ini menunjukkan peranan wanita sangat penting. Pada pendapat Kak Fad, perempuan sekarang memang perlu masih duduk di rumah sahaja ke ataupun masih lagi di dapur sahaja ke tempatnya? Macam mana dalam kata-kata HAMKA ni yang disusun ni, kita nak baca kita sebagai isteri tidak melanggar syariat, dalam masa yang sama kita tidak merendahkan kebolehan wanita itu sendiri. Silakan. Okey, tapi soalan tu ada masalah, latar soalan tu ada masalah sikit yang Kak Fad rasa ia tidak boleh dijawab sama ada boleh atau tidak, wajar atau tidak wanita masih duduk di rumah atau tidak. Naratif itu kita tidak bicarakan ia sebagai satu naratif yang sihat lah, kerana kita menghormati di mana sahaja perempuan berada. Tetapi apa yang kita Kak Fad rasa yang kita nak fokus kepada buku ini adalah mitos yang kita perunyahkan daripada awal apabila berbicara tentang kedudukan wanita. So daripada situ Anis, barulah kita boleh bercakap tentang relevan positioning wanita dan keperluan kita untuk menjadi wanita yang cosmopolitan. So Kak Fad dah sediakan sedikit slide, barangkali Kak Fad boleh share kenapa Kak Fad mulakan dengan nyah mitos ini, kerana inilah selalunya yang menjadi dipanggil sebagai naratif yang sentiasa berlega dan termasuklah yang digunakan oleh asatiza untuk merendah-rendahkan wanita dalam beberapa konteks. So kita teruskan mitos yang pertama, slide tu. Okey, kejadian wanita.
Kak Fah ingat 4 ataupun 3 tahun lepas di satu sidang di Universiti Islam Antarabangsa, Kak Fah diletakkan untuk bercakap tentang isu kedudukan wanita dalam Islam bersama seorang ustaz. So ustaz ini antara ustaz yang propagate tentang wanita adalah tulang rusuk yang bengkok. So memang Kak Fah sangat marah lah kerana kita membaca buku Hamka ini dan membaca tafsir Al-Azhar dan tafsir-tafsir lain, dan kita tidak memegang, tak subscribe begitu. So apa yang kita hujahkan ketika itu adalah mengambil maksud yang memang terkandung dalam ayat Al-Quran itu sendiri, yang disebut sebagai kejadian ini adalah kejadian yang disebut sebagai min nafsin wahidah, daripada belahan jiwa yang satu. So tak timbul lah kau jadi daripada buah pinggang aku ke, kau jadi daripada tulang rusuk yang sibuk sangat tulang rusuk orang ni, kenapa? Kita pun tak faham. Jadi bila disebut min nafsin wahidah, ini yang kita kena terus, naratif ini yang kita kena bawa. Min nafsin wahidah. Hanis adalah min nafsin wahidah suaminya. Syafizan adalah min nafsin wahidah isterinya, suami pula, kangkis lain pula. Jadi ini semua naratif yang kena diangkat semula. So dalam session tersebut memang nampaknya masih ada lagi ustaz-ustaz yang memang percaya bahawa isu meluruskan tulang bengkok apa ni semua ini, tulang rusuk ini semua adalah daripada source yang mereka percaya ada asasnya. Sebab itu apabila Hamka membicarakan mitos yang pertama ini tentang kejadian wanita ini, beliau merujuk kepada reformis, tokoh-tokoh Islah, tokoh-tokoh cosmopolitan seperti Mahmud Shaltut, yang menegaskan bahawa bila bercakap tentang wanita, jangan mulakan dengan kejadian. Itu naratif yang pertama. Kalau mulakan dengan kejadian, kita akan bergaduh. Jadi yang perempuan, adik-adik perempuan yang belum berkahwin ni, jadi tak payah bersungguh-sungguh sangat mewawarkan biarlah aku jadi tulang rusukmu. Tak payah. Sekarang kita tanya darat kan, kau nak jadi min nafsin wahidah aku ke tak? Jadi inilah yang sepatutnya naratif yang kita kena terangkan kembali kepada masyarakat, supaya proses memahami kejadian itu tidak lagi nampak perempuan ini sentiasa second hand ataupun second class citizen sebab jadi daripada tulang min nafsin wahidah. Okay, next slide. Mitos yang kedua. Okay. Mitos yang kedua ini, Hamka bercakap tentang, ini ayat yang dalam, bila bercakap, kita dalam ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat yang kita sentiasa akan fall back, refer balik bila kita rasa kita nak bercakap ataupun membuat polisi. So dalam keadaan kedudukan Kak Fat sekarang hari ini, ayat surah At-Taubah 71-72 ni is my favourite ayat lah bila membuat polisi kenegaraan, kerana ia bersifat satu komitmen yang sangat mudah untuk dilaksanakan dan merentas gender. Sebab itulah bila Syafizan sebut 30% semua itu, ia berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini, dasar-dasar negara yang berkaitan dengan polisi pembuat keputusan wanita, gender mainstreaming, gender responsive budget, Kak akan refer pada ayat ini. Sebab apa? Ayat ini adalah ayat yang memberikan panduan kepada kita apabila kita bercakap tentang tanggungjawab kita sebagai pemimpin masyarakat. Sebab itulah, ba'duhum awliya'u ba'din ini, kita kena faham dalam konteks tertentu. Ada perkara yang kita kena akui bahawa memang wanita dia akan ke depan. Ada wanita yang layak memimpin lelaki dalam konteks sebagai member of parliament. Ada wanita yang layak untuk memimpin lelaki dalam konteks board of directors. Ada wanita yang layak untuk jadi ketua jabatan. Jadi dalam konteks ini kena difahami dalam konteks yang lebih jelas, luas dan membuat dasar dan polisi. It's very interesting untuk kita belajar bagaimana mengambil polisi-polisi dalam Al-Quran dan translate kepada dasar-dasar polisi kenegaraan, kerana ini akan membuatkan kita lebih dekat dan faham
mengapa ayat-ayat tentang gender mainstreaming ini juga merujuk kepada peranan dan penegasan kepada keperluan dan kepentingan wanita. So ayat ini memang kita kena belajar sebagai counter naratif kepada ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Okey? Ayat ini adalah counter naratif dalam konteks yang lain apabila ayat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa itu digunakan dalam konteks yang salah. Kita akan lihat kenapa ayat itu nanti mitos juga dan digunakan dalam konteks yang salah. Okey, next mitos yang ketiga. Ini yang digariskan dalam ayat itulah okey. Ini dia tentang wanita memimpin rumah tangga next slide tengok dia cakap pasal okey, next. Ini Ijan dah sentuh ni Okey, next. Okey. Mitos yang ketiga ini sangat penting dalam beberapa kes yang melibatkan pengislaman kanak-kanak yang bawah umur dalam satu kes Indira Gandhi sangat menarik apabila Hakim Mahkamah Sivil mengungkapkan dua prinsip Islam dalam penghakiman kes tersebut dan beliau menyentuh dalam konteks rumah tangga seorang Islam mesti ada dua prinsip yang cukup besar apabila terkait rapat dengan apa-apa keputusan dalam konteks rumah tangga. Yang pertama adalah asyura, yang kedua adalah syura, consultation, dan adalah is justice. Dalam konteks itu ia sangat penting untuk melihat bahawa kedudukan rumah tangga ini bukan konteksnya domestik. Ia adalah satu proses pembinaan pembuat keputusan daripada awal, dilatih membuat keputusan berdasarkan dua prinsip justice and syura ini. So kalau kita masih lagi balik pada soalan Anis tu, merasakan bahawa kita memang di tempat rumah tangga ini, Kak Fad ambil pendekatan bahawa itu adalah pendekatan Said Qutb. Sebab apa Hamka tidak bersetuju dengan Said Qutb? Ini pun sangat penting kerana aliran kita panggil sebagai thinking process Hamka ini kerana dia ada masalah tidak bersetuju dengan bapa dia. Bapa Hamka sangat tidak suka wanita berada dalam masyarakat. Tidak suka wanita memimpin. Dia tidak subscribe bahawa wanita mesti berada dalam kepimpinan masyarakat. So Hamka melihat perkara so apabila dia belajar dan mengikuti tokoh-tokoh kosmopolitan ini dan melihat bagaimana Said Qutb juga tidak prefer wanita berada dalam konteks masyarakat dan harus duduk di rumah dan melaksanakan tugasan-tugasan di rumah. Beliau mengambil keputusan untuk depart daripada pandangan Said Qutb tetapi masih lagi kekal menghormati Said Qutb kerana karisma, wibawa, penulisan Said Qutb. Tapi dalam konteks itu sahaja Hamka tidak bersetuju. Said Qutb tidak bersetuju kerana bagi Said Qutb the world is unkind to women. Dunia tidak selamat dan tidak mesra wanita. Jadi untuk memelihara wanita, cukuplah wanita berada di rumah sahaja dan membuat pengurusan domestik. Tetapi pandangan Said Qutb ini of course tidak popular di kalangan tokoh-tokoh kosmopolitan yang lain kerana mereka melihat bahawa peranan wanita dalam konteks masyarakat ni sangat relevan dan kritikal. So next kita tengok mitos yang keempat. Okay, anak perempuan bertanda malang. I think this one Kak Fad tak payah terangkan lah tapi ini memang bagaimana Rasulullah SAW menghormati anak perempuan. Kisah cinta anak perempuan dengan bapa ini jarang diungkap dalam proses yang kita lihat sebagai dizahirkan dalam proses penghormatan sebenar. Tapi Rasulullah translate penghormatan kepada Fatimah ni luar biasa. Luar biasa. Jadi sebenarnya dari segi kisah ini yang kita kena translate dalam masyarakat.
Ya, wanita-wanita yang bagus, yang kita lihat ke hadapan ini, ada di antara mereka, ya. Kalau kita tengok satu lagi buku yang superb. Lepas ni kita bedah buku ni pula, superb. Al-Muhaddisat, ya. Dalam buku Al-Muhaddisat ini juga kisah selain daripada menonjolkan kepimpinan dan kesarjanaan wanita-wanita yang bergelar Al-Muhaddisat, buku ini juga menonjolkan hubungan kasih sayang yang rapat antara anak perempuan dengan bapa hingga menjadikan wanita itu Al-Muhaddisat dalam sejarah. Ya. Ada seorang hakim wanita di zaman itu, sebelum dia berkahwin, ya, semua cop meterai dia, cop meterai perintah mahkamah ketika itu adalah cop dia dan bapa dia. Bapa dia hakim, dia hakim. Bila dia kahwin dengan hakim, cop meterai mahkamah 3. Dia, suami dan bapa dia. Ya. Dalam Al-Muhaddisat juga diceritakan bagaimana wanita-wanita bijak ini, ya, diasuh oleh bapa mereka dengan bermula di rumah. Ya. Maknanya nak menjadi muhaddisat ini, bapa sendiri yang mulakan. Ya. So ini ada antara kita panggil sebagai penghargaan Hamka kepada anak-anak perempuan, supaya mitos anak perempuan petanda malang ini dapat dibuang dalam masyarakat. Ya. So next, mitos yang kelima. Berapa mitos kita entah? Tengok dalam ni. Mitos 4. Next, mitos 5. Oh, this is my favorite topik lah, ya. Perempuan tidak memiliki harta. Ini kita kena counter naratif dengan lebih banyak. Ya. Dalam Islam, wanita adalah femme sole. Ya. Boleh memiliki harta secara persendirian. Ya. Tak ada isu wanita tidak boleh memiliki harta. Lavish sebenarnya secara idealnya, kerana kita punya harta yang diperoleh melalui warisan, nafkah, pemberian ataupun bekerja sendiri. Di Kelantan kita ada wanita-wanita Kelantan sangat bertuah. Mereka mempunyai peruntukan khas dalam peruntukan undang-undang keluarga di Kelantan, iaitu harta dom, harta yang tidak boleh diusik oleh sesiapa pun, iaitu harta wanita itu sendiri sebelum mereka berkahwin. Dibawa dalam perkahwinan, ia tidak menjadi harta sepencarian, ialah harta mereka sendiri. Dalam kes ini sebenarnya kenapa jadi ini, kerana Hamka melihat pertentangan adat Minangkabau yang mengangkat maternal part secara berlebihan dalam konteks harta, dan mengapa keseimbangan dalam konteks faraid Islam itu mesti diberikan perhatian juga. Dan juga tanggungjawab, ya, lelaki dalam pengurusan harta. So this is a very significant issue sekarang ini, hot sekarang isu harta ini, kerana sudah dibawa ke Geneva, Switzerland, di persidangan hak-hak asasi kemanusiaan, dipersoalkan mengapa wanita tidak mendapat faraid lebih dalam konteks hari ini. Ya. So hukum faraid ini bagi kafat sangat menarik, ya, untuk kita counter naratif, dan kita kena kuasai lah ilmu faraid, ilmu harta pusaka ini dengan lebih baik. So next, mitos yang ke-6, Al-Qawam. Ini dia, ya. So Al-Qawam ini ada satu masalah besar, ya. Apabila kita masih lagi terikat dengan Al-Qawam dalam konteks yang kita sendiri tak faham. Ya. So Hamka telah menjelaskan, selain daripada Hamka ada beberapa tokoh lain yang telah pun menjelaskan Al-Qawam ini, dan ada satu buku khas, ya, kita boleh bedah buku ini lagi, Al-Qawam Leadership in Marriage, khusus, ya, kerana memang Al-Qawam adalah leadership in marriage. Ia bukan leadership in classroom, bukan leadership in society, bukan leadership dalam jabatan. Al-Qawam memang leadership in marriage. Ya. So pangkal ayat Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa ini bukan bersifat perintah tetapi perkhabaran. Itu Hamka tegaskan. Ya. So dalam konteks ini Hamka menerangkan bahawa ia bercakap tentang kewajipan memberikan nafkah kepada isteri, ya, mencukupkan keperluan yang sepanjang tubuh dan bayang-bayang. This is Hamka. Ya. Dia punya puitis bahasa dia, ya. Kita ni sebut cukuplah makan pakai, kalau orang Johor baring duduk, ya. Tetapi Hamka kata apa? Mencukupkan keperluan sepanjang tubuh dan bayang-bayang. Maknanya kita dapat apa yang kita pakai, suami bagi ni, bayang-bayang kita pun kena dapat sekali. Ya.
secukup itu nafkah yang perlu diberikan kepada isteri. So qawwam ini sebab Kak Faisal nak suka dia punya ayat yang puitis ni, so I just quote from his book. Itulah dia, bila bercakap. Jadi cikgu janganlah bila dalam kelas, budak lelaki rijal qawwamuna 'ala nisa duduk depan. That is so wrong, cikgu. That is so wrong, Ustazah. Ayat tu dipetik dalam konteks ayat yang tidak tepat. Anak kita layak, anak perempuan kita layak jadi ketua pelajar misalnya. Tapi balik jadi sedih. Ada beberapa kes dia sedih sebab ustazah kata tak boleh. Perempuan kena jadi penolong sahaja. Sebab lelaki lah yang kena jadi pemimpin. Sebab ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, ini konteks-konteks ini sudah salah digunakan secara meluas dan kita kena bagi pendidikan semula dalam masyarakat. Dan ingat, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa ini dalam ayat juga yang bercakap tentang kewajipan memberikan nafkah pada isteri. So memang kita tanggungjawab itu besar kepada suami kerana dia ada tanggungjawab yang telah pun didesign kepada dia by God, by Allah, bukan oleh masyarakat. Next, mitos yang ketujuh, apa kita ada? Ijan, ni best. Tajuk ni, Jan. So for the rest 2020, this is my topic lah, keganasan rumah tangga, pukul. Tapi hari ni Kafa nak share kenapa dalam sesi yang lepas, baru minggu lepas, satu sesi dengan seorang PU apa tak ingat. PU Rahmat. PU Rahmat nama dia. Ya Allah, tak ingat. Rahmat Ihsan. So dia bersetujulah, bersetuju tentang ayat pukul itu. Cuma dia memberikan senario pukulan itu hanyalah dengan kayu sugi. But I'll stand and back to differ bahawa dalam konteks pukul ini, sekalipun ada ayat tentang itu, berdasarkan pembacaan dan latihan yang kita terima, still back to differ. Tidak ada pukulan dalam Islam ini. Dan perkataan daraba itu sendiri, kalau ikut Dr. Abu Sulaiman, ada 24 maksud daraba itu, dan pukul itu hanya salah satu makna sahaja, dan yang paling besar adalah terkait rapat dengan kedudukan Rasulullah SAW sendiri yang tidak pernah memukul wanita. So itu ada disiplin-disiplin dia jugalah. So dia kata Kak Fad penganut fahaman Wahbah Zuhaili lah, sebab Wahbah Zuhaili pun tidak bersetuju dengan ayat yang bercakap tentang boleh memukul isteri ni. Tapi Kak Fad nak share adik-adik betapa statistik JKM terkait rapat dengan kes domestic violence ni sangat membimbangkan di negeri Selangor. Kalau kita tak buat sesuatu, maknanya Selangor akan terkenal dengan gelaran sebagai negeri lelaki kaki pukul. Kerana until Oktober, 80% kes meningkat. Itu satu. Yang kedua, daerah tertinggi adalah Hulu Langat, Putih oleh Gombak dan Petaling, Shah Alam. Itu yang kedua. Yang ketiga, punca keganasan rumah tangga yang tertinggi adalah panas baran. Kedua adalah penagihan dadah. Ketiga adalah perselisihan faham. Fakta yang ketiga, trivia ketiga, Selangor. Yang keempat, keganasan yang paling tinggi adalah keganasan fizikal. Pukul masih lagi tinggi. Kedua, percubaan memukul ataupun mengugut, dan ketiga adalah penderaan mental. So kalau kita nak bekerja, nak jadi dai ni, kena bekerja dengan data. Bekerja dengan data. Sebab itulah dalam resensi punya disiplin, semua ini terkait rapat dengan resensi. Bila ada tajuk pukul, kita kena tahu data. Apa dia dalam buku ini yang boleh jadikan data. Jadi perkara-perkara begini kena diambil berat. Resensi ni bukan benda mudah baca macam tu saja. Dia ada proses dia ada proses analisis. Sebab itulah penting untuk kita lihat bagaimana sebuah buku itu boleh mempengaruhi kita. Next, mitos yang seterusnya apa? Ni tak payahlah
Terus mitos ke-8, hak wanita untuk bercerai. Ini juga masih lagi naratif yang Kak Fat rasa 20 sangat melelahkan, kerana masih lagi ada orang yang percaya bahawa perceraian ini adalah satu proses haram, yang tidak boleh lah sama sekali. So this is a deep-rooted culture yang mereka yang tidak faham bagaimana perceraian secara ihsan ini boleh berlaku dengan baik. Sebab itulah kita kena kembali pada naratif. Bila kita buat dasar tentang perceraian ini, kita kena nyatakan dengan jelas bahawa naratif dalam Islam perceraian adalah dengan ma'ruf dan ihsan. So dalam perkataan-perkataan perceraian ini kena didekatkan kembali perkataan ihsan dan juga ma'ruf ini supaya masyarakat kembali kepada naratif Islam. Sebab itu Kak Fat kata orang yang boleh buat polisi daripada Al-Quran dan terjemahkan dengan polisi kenegaraan ini, you will be superb. You will be superb. Sebab critical thinking ini memerlukan kita ambil dasar-dasar yang dalam Al-Quran untuk diterjemahkan dalam polisi. So apabila kita ada isu-isu ini, perkara yang wajar hari ini adalah untuk membuat lebih banyak advokasi, advokasi tentang hak-hak dan literasi undang-undang keluarga Islam secara umum. Next, ada lagi mitos kita? Dah habis dah? Itu je? Okay, alright. Itu sahaja mitos-mitos yang ada yang rasanya sempat kita kongsikan. So kepentingan buku ini sebenarnya sangat kritikal lah sebab itu di peringkat FAME untuk 2021 antara perancangan utama kita adalah untuk melatih lebih ramai aktivis berdasarkan buku ini yang kita akan jadikan modul dan kita akan mengambil pendekatan Islamic Feminist Activism itu. Alright. Terima kasih. Terima kasih Puan Fadlina. Kita ada soalan. Kita dah habis mengenali. Cik Hafizan ada soalan ke? Mitos tu Kak Fat, rasanya ada tambahan lagi kot mitosnya. Apa lagi tambahannya? Yang saya ialah kita ni biasa, wanita itu hiasan dunia, fitnah bagi lelaki tu. Oh ya, itu mitos yang perlu ditentang. Itu mitos juga tu. Boleh Kak Fat dengar? Wanita ini perhiasan dunia. Dia kena tambah satu lagi mitos dalam senarai mitos Kak Fat ni. Yang ini yang saya rasa dia mitos jugalah. Wanita tu hiasan dunia, fitnah bagi dunia lah, bagi lelaki. Ya, benar. Itu slide kau lah. Tapi Kak Fat sebenarnya nak tambah satu lagi tentang poligami sebenarnya, pasal mitos pasal poligami, tapi poligami ni kalau kita nak discuss dia kena ada dia kena ada satu jiwa dalam konteks bagaimana kita dididik macam oleh Hamka lah tentang poligami ni So surat lain juga tentang poligami ni sangat tidak sihat lah sebab itulah bila Hamka mendidik kita, memberi panduan kita tentang poligami ni, bagi Kak Fat selesai. Seorang male feminist aktivis yang menulis poligami dalam tafsir Al-Azhar dan membuat naratif tentang poligami dan subscribe soal keadilan itu dengan cukup cantik. Ini yang sepatutnya para asatizah kita buat. Mereka yang patut jadi male feminist aktivis ini berdasarkan kepada pandangan-pandangan ini, tapi tak tahulah apa yang terjadi kepada asatizah kita bila bercakap tentang poligami ini. Dan mereka tidak mahu bercakap tentang undang-undang. Mereka tak mahu sentuh langsung keperluan undang-undang. Apa dia, Anis? Soalan daripada kita punya penonton pun berkaitan dengan poligami. Okey. Sebab Hamka bawa isu poligami dalam buku dan juga novel ayah dia tu. Betul. Apa peruntukan undang-undang yang membolehkan si isteri membuat tuntutan harta sembencarian jika si suami berpoligami walaupun si isteri tidak diceraikan?
Oh, memang ada. Peruntukan tu jelas dalam undang-undang. Kita dah pindah undang-undang rapat dengan poligami ni. Antara lain section 26 kot ke 23 yang 28. memang menyebut bahawa hak wanita untuk mendapat akses pencarian upon poligami ni. Sebab itu puan-puan, bila suami sebut nak poligami, kita kena advocate satu, galakkan dia pergi mahkamah. Jangan bagi laluan mudah pada dia untuk kesiam dan sebagainya. Sebab impak dia besar. Hanya hakim sahaja yang boleh perintahkan pembahagian harta pencarian tersebut. Yang kedua, untuk merekodkan hak-hak kita di mahkamah syariah, iaitu nafkah isteri, nafkah anak-anak, harta nafkah tempat tinggal, hak giliran bermalam dan pembahagian harta pencarian. Dan juga kepada bakal isteri. Kalau kita tak pergi mahkamah, bagi laluan mudah ataupun tak educate orang lelaki daripada sekarang untuk pergi ke mahkamah syariah, kita berdepan dengan masalah itulah. Masalah bahawa perkara-perkara ni tidak dapat direkodkan dengan baik. Isunya poligami ni kita nak selesai dengan baik. Yang kita tak faham tu kenapa ia mesti dididik dalam konteks ini hak suami, tak perlu kebenaran, isteri boleh buat poligami. Mungkin Syafizan boleh share lah data-data tentang poligami yang paling teruk dan perangai-perangai manusia ini yang bila bercakap tentang hukum ini berbeza dengan tindakan dia. Berapa ramai suami yang dia kena charge di mahkamah kerana memberikan pengakuan palsu, mengaku bujang. Ini kita kena treat as jenayah. Menipu ni adalah jenayah kepada negara. Kenapa kita rasa macam tak perlu rasa bersalah menipu bujang? Apakah ada konteks-konteks lain yang membenarkan kita menipu dalam poligami ni? Sebab tu Hamka tak suka. Sebab itu juga ada satu Grand Mufti of Mesir, Al-Azhar, ada satu masa mengharamkan poligami di Mesir. Kerana isu keadilan kepada wanita ini teruk sangat berlaku dalam masyarakat. So jangan risau, harta pencarian ini boleh dituntut di mahkamah syariah. Bagi kafat wajib lah to protect your rights. Memang wajib. Sebab harta pencarian ini adalah harta kita bersama dengan dia. Semasa perkahwinan, dibeli dalam konteks kefahaman kita itu untuk bersama membina rumah tangga bersama. Jadi memang hak kita kena buat pada awal. So memang bila suami poligami terus buat pembahagian harta pencarian siap-siap. Wanita hiasan-hiasan ni suruh Syafizan lah. Dia yang suka sangat wanita hiasan-hiasan ni. Hiasan ni kita punya, maknanya hanya kita berlaku dalam kita punya community ke ataupun bangsa lain pun menghadapi masalah yang sama? Ada soalan daripada penonton. Ya, sila. Okey, antara mungkin you boleh masuk dalam list Kak Fat je lah, dongeng lah. Sebab perkara ini kadang-kadang you bukan saja kita didengarkan di helwa kita di helwa telinga kita lah, halwa telinga kita dengan nasyid dan sebagainya, yang bila kita duduk di lapangan dan sebagainya, kita rasa macam sebenarnya kita kena betulkan lah sebenarnya kita sendiri lah kena betulkan. Tapi kalau kita rujuk ke dalam ceramah dan sebagainya yang biasa dikongsikan oleh ustaz, penceramah-penceramah di luar sana, biasanya kalau kita rujuk dalam surah Al-Imran ayat yang ke-14, kat situ Allah ada sebut dihiaskan kepada manusia ini suka kepada perkara yang indah, diingini dengan nafsu, iaitu perempuan-perempuan. Dan kita boleh juga rujuk antara hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, tidak aku tinggalkan selepas daripada aku ini kepada perkara yang lebih bahaya kepada kaum lelaki daripada wanita. Kita boleh rujuk. Jadi kalau kita rujuk hadis ini, fitnah yang paling bahaya ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah wanita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wanita ini dilihat dengan menimbulkan syahwat kepada kaum lelaki, dengan mudah tergoda dengan mereka, untuk itu
maka fitnah itu adalah fitnah yang paling besar. Sampaikan dulu kita biasa dengar wanita boleh menjatuhkan sebuah negara. Sampai begitu sekali lah. Perkara ini yang kita lihat sebenarnya ia bukan sekadar peringatan kepada lelaki. Kita tak dapat nafikan. Saya sebagai seorang lelaki pun tak dapat nafikan perkara itu. Dan Imam Nawawi pun pernah mensyarahkan hadis-hadis yang berkaitan kepada ini. Jauhkanlah diri kamu dari terfitnah dengan dunia dan juga orang perempuan atau wanita. Namun begitu, dalam kita membicarakan tentang isu fitnah wanita ini, yang kita boleh lihat kalau kita baca dengan ilmiahnya, dan kalau kita rujuk dengan baik dengan penelitian hadis-hadis tersebut, bukan nak menunjukkan bahawa wanita ini dianggap negatif menurut hukum syarak. Bahkan syarak tu juga sangat memuliakan dan meninggikan kedudukan wanita yang seperti kita sebut, bincangkan, Kak Fat kongsikan tadi. Banyak kelebihan wanita yang disebut dalam nas-nas sahih. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Ini pun menjadi nasyid juga. Dunia perhiasan, sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita solehah. Imam Al-Qurtubi pun ada menafsirkan makna wanita solehah dalam hadis yang disebut riwayat Muslim tadi itu. Wanita ini iaitu yang menggembirakan suaminya apabila dilihat, apabila diberi arahan, dia taat setia kepada perkara-perkara yang selari dengan hukum syarak, dan apabila ketiadaan suaminya, dia memelihara kehormatan suaminya pada dirinya dan juga hartanya. Ini juga merujuk kepada satu hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud, hendaklah kamu aku beritahu tentang sebaik-baiknya harta seorang lelaki itu. Harta seorang lelaki itu adalah apa dia, tuan-tuan dan puan? Adalah wanita yang solehah. Apabila menggembirakan, apabila dia memberi arahan kepada wanita itu taat, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Ini yang kita nak kaitkan bahawa bukan fitnah. Fitnah itu apabila peringatan kepada lelaki-lelaki yang tergoda dengan hiasan dan sebagainya. Namun begitu, nak memberitahu kat sini bahawa hiasan wanita solehah itu kepada siapa? Kepada suami-suaminya. Jadi fitnah itu kita memandang kepada perkara yang boleh kita lihat daripada aspek kebaikan dan juga negatifnya apabila berlaku sesuatu itu. Namun begitu, tidak lain tidak bukan, hadis itu juga menjelaskan tentang bahawa wanita itu perlu menjaga maruahnya, khususnya di hadapan suaminya apabila ketiadaan suaminya. Jadi pada pandangan saya, setiap insan dan manusia itu mampu mengawal nafsu, selamat daripada fitnah. Jadi ikutilah hukum syarak yang telah diberi garis panduan kepada lelaki, bagaimana nak berinteraksi dengan wanita, dan pelbagai lagi yang seperti Kak Fat dah nasihatkan kepada kita jemaah-jemaah ni, adik-adik, bagaimana nak pergaulan antara lelaki dan wanita dan sebagainya. Dan saya fikir perkara ini menjadi fitnah kalau kita sendiri dapat menjaga, khususnya wanita lah, dapat menjaga maruah dirinya sendiri, tidak membuka ruang dan peluang itu kepada netizen di media sosial, kepada para jemaah lelaki, kepada masyarakat lelaki dan luar sana. Itu yang pada pandangan saya lah. Ada soalan untuk Kak Fat. Berkaitan ayat wadribuhunna tu, selain pukul, ada ke makna-makna yang boleh ditakwilkan untuk disesuaikan dengan fakta Nabi tak pernah pukul wanita? Kak Fat. Memang ada satu buku penulisan oleh Dr. Abdul Sulaiman, mantan Rektor UIA, yang memang menjelaskan maksud daraba ini lebih daripada 20 maksud. Kemudian Dr. Zainab Alwani juga menerangkan maksud tersebut, termasuklah Dr. Wahbah Zuhaili juga, yang daripada semua maksud itu mereka membuat keputusan bahawa atas alasan Nabi juga tidak pernah melakukan itu, jadi perbuatan itu sepatutnya tidak di-acknowledge lah. Walaupun ada ayat itu, ada kan kita belajar dalam ayat Quran, ada ayat yang ada menyatakan tentang hukum tapi sebab tapi di-acknowledge sebagai salah satunya ayat inilah Nabi tak pernah buat, jadi kefungsian bukan kefungsian kita panggil, jadi ayat itu
terbuka kepada penjelasan yang memerlukan kefahaman yang kritikal lah. So I would suggest you all baca banyak lah tentang daraba ini kerana ia terkait rapat juga dengan maksud beberapa konteks. Sebagai contoh, yang dimaksudkan darurat dalam rumah tangga, yang dimaksudkan sebagai domestic violence dalam rumah tangga. It's very interesting bila kita tengok naratif Islam bercakap tentang darurat ini dan daraba ini yang terkait rapat dalam konteks pukul ini. Ada lagi soalan lain? Ada. Soalan lain adalah, tadi kita ada menyebut kan, Kak Faiz ada sebut Hamka ni digelarkan sebagai Islamic feminist. Jadi sebenarnya dalam Islam ni ada ke Islamic feminist ni? Dan apa beza feminist dan juga Islamic feminist? Jika ada beza feminism, dia macam ni lah untuk memudahkan kefahaman. Kalau kita belajar tentang gender, kita akan bertemulah banyak istilah-istilah ini. Itu satu. Yang kedua, feminis ini banyak mazhab. Tetapi personally, Kak Fat subscribe lah Islamic feminist activism ini. Khususnya yang Hamka sebut, yang Hamka ajar ini, I subscribe. Kak Fat subscribe lah. Untuk Hamka, dia digelar. Dia tak pernah mengaku pun. Dalam mana penulisan ni pun dia tak pernah sebut. Tetapi kita tahu berdasarkan penulisan dan berdasarkan kajian terhadap apa yang telah beliau tulis, baca dan sebarkan, memang dia digelar sebagai male Islamic feminist. Yang membezakan feminis dan aktivisme ini, bila kita sebut sebagai Islamic feminist activism ini, ialah apabila kita ambil feminis dan aktivisme ini untuk merujuk kepada aktivisme yang kita buat untuk improve condition, untuk dipanggil sebagai menambah baik keadaan wanita, lelaki of all classes, merentas semua peringkat. Dengan kita punya kita panggil sebagai harapan, aspirasi kita untuk mendapatkan kesaksamaan, kesetaraan, equality and equity, merentas gender, dan untuk engage dengan Islamic discourse, untuk empowered women, memberdayakan wanita, lelaki dan mereka yang tertindas. Itu konteks Islamic feminist activism. Jadi tak ada masalah. Kalau tak suka sangat perkataan feminis pun tak ada masalah. Tapi kita adalah pendokong hak-hak wanita mengikut syariat. Yang menjadikan isu wujud Islamic feminist activism yang diberikan oleh Barat ini adalah kerana Barat sendiri mengiktiraf bahawa Islamic feminist activism ini mestilah dalam lingkungan syariat. Artikulasinya adalah artikulasi syariat. So tak ada masalah. Alright. Ada lagi soalan lain? Soalan ni untuk Encik Syafizan. Okay. Dekat Malaysia ni, sistem patriarki masih mencekam jauh dalam pemikiran masyarakat. Tak kira sama ada lelaki atau perempuan. Pandangan saudara Syafizan? Terima kasih kepada yang bertanya. Pertamanya bila kita kan kena rujuk balik kepada konsep utama yang kita bawakan pada malam ini, iaitu merujuk kepada Buya Hamka tentang perempuan. Okey, kita dah clear, kita dah jelas dengan apa yang dikongsikan Kak Fat dan apa yang saya kongsikan sedikit sebanyak. Tetapi jika merujuk kepada di Malaysia ini, saya di peringkat saya, pandangan saya, dari sudut kebebasan dan hak-hak wanita itu bukan saja dipelihara dari sudut hak undang-undangnya, namun begitu dari sudut hak bekerjaya dan sebagainya lah. Di peringkat saya sendiri, pengalaman saya pun atas pegawai-pegawai atasan saya pun semuanya kebanyakannya wanita. Hatta di mahkamah pun memang wanita.
Dan buktinya ketertinggian wanita itu dipelihara dan dijaga. Mahkamah Syariah di Selangor antara pelopor melantik hakim syar'i, hakim tinggi syar'i wanita di Malaysia, diikuti negeri-negeri lain. Ini membuktikan bahawa mungkin setengah pandangan orang masih lagi wujud di sistem patriarki, bahawa dominan lelaki itu menguasai beberapa organisasi dan sebagainya. Namun begitu, di peringkat saya sendiri melihat bahawa perkara itu lebih terbuka, kerana itu di peringkat kerajaan yang terdahulu dah menetapkan bahawa tahun 2020 ni 30% yang pembuat dasar kerajaan yang utamanya melibatkan wanita. Saya sendiri di peringkat lapangan perundangan ini melihat bukan saja di mahkamah sivil, dia bukan mahkamah syariah, tetapi mahkamah sivil itu pun kebanyakan hakim-hakim ni daripada magistrate sampai ke Suruhanjaya Kehakiman telah dipelopori, bukan dipelopori lah, maksudnya seimbang antara wanita dan juga lelaki. Sebab itu di peringkat lapangan ini saya melihat wanita itu di Malaysia inilah dari sudut jurisdiction untuk wanita memegang kuasa ataupun diberi bidang kuasa untuk memegang organisasi dan sebagainya itu ada ruang dan peluang. Jika terdapat penindasan, terdapat diskriminasi kepada hak-hak ini, itu yang saya kata tadi, kita boleh merujuk kepada peruntukan perundangan untuk menuntut hak kebebasan, hak bersuara dan sebagainya. Sebab itulah kita ada saluran antaranya NGO yang bersuara berkaitan dengan hak-hak wanita dan sebagainya, termasuk wujudnya Kementerian Pembangunan Wanita untuk bukan saja nak menjaga kebajikan tetapi menjaga apa-apa permasalahan dan isu berkaitan dengan wanita. Itu pandangan saya lah. Dan merujuk kepada undang-undang itu sendiri, Kak Fad, saya melihat sebelum-sebelum ini kalau kita ni banyak didedahkan dengan drama-drama yang tidak tepat, drama-drama yang hanya memberi momokkan kepada hak wanita ini tidak dijaga, tidak dipelihara dari sudut undang-undang. Sedangkan dari sudut undang-undang Islam itu sendiri menjaga hak wanita itu melalui peruntukan-peruntukan yang telah disebut dalam enactment. Sebagai contoh, hatta kalau dalam rumah tangga itu tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hak wanita tu daripada berkahwin, daripada hak berkahwin itu dah dijaga. Sehingga kan pada tahun 2018 Kak Fad sebut tadi, pindaan ataupun antara pejuang wanitanya, Kak Fad sendirilah terlibat secara langsung bagaimana nak meminda umur wanita itu berkahwin daripada 16 tahun sebelum ini yang diperuntukkan undang-undang di bawah Seksyen 8 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 itu kepada umur 18 tahun yang setaraf dengan lelaki. Di mana peruntukan ini yang saya percaya kita melihat, maksudnya kita dah lebih terbuka. Hatta Duli Yang Maha Mulia Sultan pun menerima pandangan ini sehingga membenarkan pindaan pada tahun 2018 itu dibuat. Mungkin kita harap negeri-negeri lain pun dapat mengikuti pindaan ini, kerana saya percaya dan yakin bahawa ia bukanlah satu bentuk sekatan untuk perkahwinan, pasangan berkahwin muda dan sebagainya, tetapi nak memastikan dari sudut kematangan yang mencukupi, tak ada wujud eksploitasi seksual dan juga ada persediaan memikul tanggungjawab dalam rumah tangga. Kemudian hak-hak wanita sebelum perkahwinan, kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk di dalam akta perkahwinan dari sudut sivil dan merujuk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam khususnya di Selangor dan juga di negeri-negeri lain, bagaimana hak wanita untuk berkahwin, mempunyai kuasa untuk memilih pasangan. Mungkin dari dulu kita lihat wanita itu dipaksa berkahwin dan sebagainya, tetapi kita ada undang-undang menetapkan bahawa perkahwinan itu perlu mendapat persetujuan pihak-pihak, tidak boleh dipaksa dan sebagainya. Dirujuk di bawah Seksyen 13 contohnya, ingat saya Seksyen 13 satu perkahwinan itu hendaklah ada persetujuan antara pihak-pihak, dan jika tak ada persetujuan pihak-pihak, jika dipaksa seseorang itu berkahwin tanpa kemahuannya, malah boleh didakwa tau. Di bawah Seksyen 37 enactment yang sama, iaitu enactment Undang Keluarga Islam, yang boleh dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hatta sebagai seorang wali memaksa ataupun menahan seseorang itu daripada berkahwin pun, kita boleh merujuk kepada
penalti ataupun kesalahan dan rujukan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hak itu saya bagi contoh dalam perkahwinan rumah tangga lah yang lebih dekat kita, menunjukkan bahawa dari sudut sebelum perkahwinan pun dah dijaga. Ketika perkahwinan, nafkah, sebentar tadi rakan-rakan kita bertanya poligami ni macam mana ni haknya. Jadi hak berpoligami itu memang benar, tidak perlu mendapat kebenaran isteri, tetapi perlu mendapat kebenaran mahkamah, tuan-tuan dan puan. Kebenaran mahkamah itu pula bukanlah mahkamah sesuka hati nak memberi kebenaran, tetapi untuk memastikan keadilan, perkara-perkara yang boleh menimbulkan mudarat itu dapat dipelihara di peringkat awal lagi, akan memanggil isteri-isteri yang terdahulu dan sebagainya. Dan untuk harta sebercarian ni tuan-tuan dan puan-puan yang tadi tanya beberapa kali tadi, Kak Fad dia jawab sikit, kita boleh merujuk kepada Seksyen 58 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam, di mana harta sebercarian ni orang ingat lepas bercerai je. Ini pun betul lah, Kak Fad pun dah sentuh tadi bahawa undang-undang ni, lagi-lagi wanita ni, tolonglah buat bacaan, lihat bahawa kita perlu cakna kepada undang-undang ni supaya apa tuan-tuan dan puan? Supaya kita dapat lebih ke depan lah daripada pihak suami dan sebagainya. Contoh harta sebercarian ni tak semestinya lepas perceraian. Ketika poligami tu ataupun ada permohonan poligami dan sebagainya, kita boleh tuntut dah harta sebercarian. Ketika tuntutan poligami itu dibuat, apatah lagi selepas perceraian, apatah lagi selepas kematian suaminya. Jadi tuntutan kepada hak nafkah, iddah dan sebagainya. Dan hatta tuan-tuan dan puan-puan, kita juga sendiri mendengar kebiasaannya talak itu kuasanya kepada seorang suami. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak kes, data saya tak sebutlah, tapi banyak kes di mahkamah-mahkamah syariah di seluruh daerah di Selangor ini, lelaki-lelakinya didakwa atas kesalahan apa tuan-tuan dan puan? Atas kesalahan menceraikan isteri di luar dan tanpa kebenaran mahkamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kat sini pun kita jaga hak wanita. Maksudnya kita tak boleh sesuka-suki menceraikan isteri seperti dalam drama-drama swasta yang ditayangkan tu. Okey? Perceraian itu hendaklah dihadapan dengan kebenaran mahkamah. Seperti mana kita mengambil seorang wanita menjadi isteri, begitu juga jika kita nak melepaskan. Dan kebanyakan kes-kes memang kita dakwa kerana menceraikan isteri di luar dan tanpa kebenaran mahkamah boleh didenda maksimum RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan atau kedua dunia sekali. Menunjukkan bahawa apa tuan-tuan dan puan? Menunjukkan bahawa nak mengelakkan dari penganiayaan pihak-pihak. Dan dalam enactment Undang-Undang Keluarga Islam juga kita boleh dakwa bagi suami yang menganiaya isteri. Ini mungkin ramai yang tidak maklum, tapi boleh rujuk di bawah Seksyen 128 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, menganiaya isteri, suami pun boleh rujuk untuk menganiaya suami. Perkara ini boleh dirujuk di bawah undang-undang yang saya sebutkan tadi, kita perlu cakna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi pandangan saya, ia terkaitlah dari sudut patriarki, sistem lebih terbuka yang saya nampak bukan saja dari sudut itu dah diberi ruang dan peluang, apatah lagi dari sudut undang-undang juga dijaga dan pelihara wanita-wanita ini saja. Patriarki ni patriarki ni kena ada discussion lain lah, nampak mungkin tak berapa kuasai lagi macam mana sebenarnya patriarki ni dia memusnahkan komuniti, memusnahkan, dan ada juga wanita yang menyokong patriarki ni, dan ada juga toxic masculinity yang sebenarnya deep rooted, dah jadi deep rooted culture dalam masyarakat. Tapi kita tak pergilah malam ini. Ada beberapa soalan penting lain yang Kak rasa penting juga untuk kita address ni. Kita beberapa soalan nak jawab ni. Kita bagi timer sampai 2.30 lah sebab kita tak buat kesimpulan lagi mengenai buku Hamka ni malam ni. Tak payah buat kesimpulan, jawab soalan je lah, macam semua orang tak tanya pasal buku pun. Semua tanya hukum ni. Okay. Dia lebih kepada apa soalan nak jawab hukum. Saya kena ada tauliah tuan-tuan dan perempuan ya. Syafizan pun tak ada tauliah nak jawab hukum macam mana. Tetapi soalan-soalan seperti tentang hak larangan jika ada untuk seorang suami, contohnya larang bini keluar, larang bini kerja ni, kenapa nak buat larangan ni ya? Apa justifikasi nak buat larangan ni? Ya? Taklid. Minta izin lah ibaratnya.
ini kena ada penjelasan lah kenapa sebenarnya nak buat larangan-larangan seperti ini. Memang ada banyak kalau kita lihat wanita-wanita berhenti kerja selepas berkahwin atas alasan ada larangan mereka untuk keluar bekerja selepas berkahwin. Ini juga satu situasi yang Kak Fad tak boleh nak subscribe ya, apa sebenarnya masalah tak boleh communicate sampai kena berhenti kerja. Dan kita ada perbincangan besar lah, of course, impak kepada ekonomi, kepada sosial, dan of course kita tak boleh dictate apa pun pilihan wanita itu ya. Sebab tu Kak Fad daripada awal, Kak Fad tak suka jadikan discussion siapa wanita yang lebih baik duduk rumah ataupun bekerja. That's not a discussion ya, itu pilihan wanita. So kemudian apa ni, K-drama melodrama ni apa benda? Mengenai perancangan keluarga Kak Fad. Pada masa bila yang kena perancangan keluarga, pada tahap mana yang wanita tu tidak memerlukan kebenaran suami untuk dia merancang sendiri perancangan keluarga tu, family planning. Shazni, this is a very deep-rooted culture dan kita jumpa banyak dalam B40 problem ini. In fact, masa COVID ini, bila kita pergi bantu keluarga, bila anak 8, 13 tapi umur masih dalam lingkungan 29 tahun tapi anak dah 6, anak dah 8, we actually talk ataupun discuss with the pasangan tentang isu ini ya. Kenapa ambil perancang keluarga dan sebagainya. Tapi it seems to me, Shazni, advokasi tentang kesihatan awam, satu, hak wanita membuat keputusan dalam isu perubatan, dua, dan ketiga, pilihan wanita untuk membuat keputusan dalam perubatan, tiga, adalah isu-isu yang masih rendah pengetahuan awam. Ya, sebagai contoh isu perancangan keluarga. Ya, kalau kita ambil konsep yang hakim sivil sebut tadi dalam rumah tangga kena ada dua, justice and shura, selesailah. Ya, so it's your sperm and it's my egg. So sepatutnya kena discuss lah, kena shura lah, betul tak? Ya, dia tak jadilah kalau just sperm dan egg shot sendiri, tak jadi. Ya, tapi benda ni memang ada perbahasan yang cukup besar dan subjek kesihatan awam ini mesti jadi subjek advokasi untuk wanita. Kebimbangan kita 2021 ni kita dah bertimpa-timpa, especially 2020 kita dah selesai advokasi kesihatan mental. So 2021 adalah impak kepada kesihatan mental dan juga isu-isu kesihatan awam. So we have to really work up untuk isu ini. Even abortion pun ya, kita kena bercakap tentang isu ini kerana percubaan abortion ni sangat tinggi di kalangan remaja. Abortion ni luar biasa dan nasib lah ya, yang berada di Baitul Rahmah tu Allah pelihara, itu je kakak boleh cakap ya. So ini isu yang kita kena champion lah ya, isu kesihatan awam dan pilihan dan tentang hak wanita dalam isu perubatan. Itu sahaja. So ada lagi mengenai sistem kuota. Kuota, pandangan saya sistem membuka peluang persaingan saksama lebih praktikal dan penting berbanding wanita. Contoh menentukan 30% wanita, apa pandangan panel? Okey, secara idealnya Kak Fad setuju, kita kena bersaing secara adil. Kalau kita refer ayat ba'dhum awliya'u ba'dhin, kita percayalah kita boleh bersaing secara adil dengan kapasiti yang begitu. Tetapi sistem negara kita tidak begitu. Sistem politik negara kita tidak begitu. Sistem pembuat dasar politik kita tidak begitu. Semalam ada pembentangan gender equality during COVID-19 yang bercakap tentang keputusan-keputusan yang terkait rapat dengan pembuat dasar dalam negara. Di kemuncak pembuat dasar is 60-40, 40% wanita. So tidak cukup. So kena banyak lagi program gender mainstreaming supaya
pembuat dasar di peringkat atas mestilah 50-50, ya. Tetapi di peringkat bawah nampaknya ada keseimbangan. Cuma proses penolakan wanita naik ke atas itu banyak berlaku, kita panggil sebagai proses yang masih lagi tidak melihat kepada substantive equality yang perlu ada, ya. Jadi soal 30% ini kita jangan ambil secara kita panggil sebagai numerikalnya, untuk kita melihat ia mesti 30%, ya. Cuma Kak Fat nak kongsi ada kenapa proses ini penting adalah untuk meletakkan position yang baik untuk wanita. Selangor antara negeri yang sedang melihat kepentingan untuk menggubal undang-undang negeri, undang-undang dasar negeri Selangor, untuk membuat seat, ya, dalam konteks seat selamat, ya, untuk wanita. Maknanya wanita ini terus boleh diangkat, diberikan kerusi dalam konteks dengan pindaan-pindaan tersebut, kursi yang lebih banyak, ya. So sekarang ini kita ada Pulau Pinang yang telah pun mencapai 30% yang dalam discussion yang cukup bagi Kak Fat amazing lah, ya. 30% itu bukan sahaja untuk pembuat dasar tetapi juga untuk election, untuk ahli majlis, dan juga semua pembuat dasar dalam Pulau Pinang. Dan Pulau Pinang juga antara negeri yang bercakap tentang agenda responsif bajet, ya, dan bajet partisipasi yang sangat superb, ya. So kita kena banyak belajar dengan Penang dan bagaimana mentaliti Penang boleh bercakap tentang soal gender mainstream ini dengan tenang dan selesai. Ya. Selangor masih struggle, ya. Kita memang mohon 30% ini, dan Kak Fat ingat IWB bertanggungjawablah untuk melihat dasar ini secara kritikal. Barangkali juga dalam parti-parti, ya, parti-parti politik yang ada sekarang ni pun sebenarnya tak perlu sayap-sayap ni. Kalau kita dah sampai peringkat, kita boleh bersaing secara adil ni, mansuhkan semua sayap ni, ya. So kita semua akan ada kota, so kita semua akan ada position berdasarkan merit, ya. Dan ia lebih menarik. Kak Fat ingat sepanjang kalau Kak Fat di luar negara, orang selalu tanya why ABIM cannot have a female as the president, ya, or at least as the vice president. Why it's always been naik presiden, kita naik presiden, ya, naik presiden Helwa, Naik presiden. Kenapa kita tak pernah jadi timbalan presiden ataupun presiden, tapi kenapa kena ada kuota khas naik presiden, ya. So ini benda yang kita kena faham lah sejarah kenapa, dan kenapa kita tak boleh jadi presiden, kenapa kita tak boleh jadi YDP. Kalau di peringkat PKPM dah ramai jadi wanita, adik-adik perempuan yang jadi ketua-ketua di kampus, kan. Jadi ini semua berdasar, kalau ABIM pun tak lihat ini sebagai, jemaah kita tak lihat ini sebagai isu kota, keperluan kota, angkat je lah mana yang layak. Tapi kita kena percaya, subscribe tu, conviction tu kena datang daripada jemaah kita sendirilah. Kalau kita cakap proper tapi kita pun tak buat, tak payahlah, tak payah seimbang lah 30% ke, ya. Nak letak panel wanita dalam satu session pun, ya, sampai kita kena maknanya kena beritahu kenapa kena ada panel wanita, kenapa kena boycott panel ni, ya. Semua panel-panel lelaki kalau ada rancangan-rancangan ataupun talk-talk yang semua lelaki ni, benda tu tak perlu sebut kalau kita percaya, ada conviction bahawa keperluan untuk ada substantive equality ni, ya. Tapi itulah, panjang lagi lah nak cerita tajuk tu, ya. Right, ada soalan lagi? Tak ada. Terima kasih Kak Fat. Ya, dan saya meraihkan penonton, mengucapkan terima kasih kepada penonton FB Live kita di ABIM Selangor rasmi. Malam ni meriah sikit, kan? Ramai penontonnya. InsyaAllah kita akan meneruskan, jam dah 10.22, sepatutnya kita berakhir 10 malam. InsyaAllah kita akan meneruskan siri buku ini, bedah buku ini secara berterusan dan konsisten. Terima kasih kepada dua panel. Saudara Syafizan, ada kata-kata terakhir? Okay, terima kasih Anis. Jadi sebagai penutupnya, Kak Fat tadi pun dia dah cerita tentang country, okay?
So yelah, kita ni tak terjangkau ke situ lagi. Apa-apa pun berkaitan dengan apa yang kita bincangkan sebenarnya tentang penghormatan kita kepada wanita ni lah. Kita tidak boleh nafikan perkara tersebut. Sebagai penutup ni, saya petik balik berkaitan dengan ayat yang kita biasa sebut, ar-rijal qawamun 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Di mana kita perlu ingat, kita lelaki-lelaki ini adalah pemimpin atau perlindung yang mempunyai tanggungjawab kita kepada kaum wanita ini. Oleh kerana itu Allah melebihkan kaum lelaki dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu untuk kita menjaga mereka ini. Dan wanita ini kita sedia maklum ada kemuliaan dia, ada ketertinggian dia. Namun begitu, dengan berada di lapangan ini, kes-kes yang saya terlibat secara langsung jenayah syariahnya, saya melihat wanita itu kena menjaga kemuliaan dan ketertinggian yang telah diberi, keistimewaan yang telah diberi, bukan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh hukum syarak dan sebagainya, namun begitu daripada diri wanita itu sendiri, dari sudut maruahnya dan sebagainya. Sebab banyak kes, contohnya seperti kes-kes poligami, ramai orang menyalahkan lelaki berkahwin lari sampai ke Thailand dan sebagainya. Dari satu sudut saya melihat wanita itu sendiri juga perlu mempunyai kesedaran dan juga perlindungan terhadap dirinya, yang membelakangkan wali, yang mengikut soal lelaki orang sampai ke Thailand dan sebagainya. Wanita juga perlu menjaga perkara-perkara ini, perlu sedar dalam masa kita mempunyai hak bersuara, mempunyai hak punyai harta, mempunyai hak berkerjaya dan sebagainya, dalam masa yang sama puan-puan, cik-cik perlulah juga menjaga diri dan kehormatan daripada mengikut perkara-perkara yang bukan sahaja bertentangan dengan hukum syarak tetapi bertentangan dengan undang-undang yang telah diperuntukkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa sahaja perkara yang melindungi wanita itu sendiri, wanita juga perlu pelihara dan supaya kita tidak over the limit. Kerana apa? Kerana ia bukan saja akan melibatkan kesan-kesan mudarat yang sebagainya. Sebab apa? Dalam kes-kes contohnya poligami dan sebagainya, bila kita dakwa orang, kita sebut okey lelaki bawa lari perempuan, dalam masa yang sama saya kata wanita yang didakwa itu juga tak terfikir ke wanita ataupun isteri pertama lelaki tersebut. Jadi dia mengkhianati kaum dia sendiri. Jadi perkara-perkara inilah yang saya minta kepada dan Amir di luar sana, kita ingatkan perkara ini agar kita sama-sama menjaga martabat kita sebagai seorang wanita, dan lelaki-lelaki khususnya suami pastinya perlu menjaga isteri dan kita bimbing mereka, kerana inilah yang dikupas oleh Hamka, bukan saja tentang kemuliaan wanita, namun begitu bagaimana fungsi dan juga peranan lelaki dan suami itu untuk menjaga isteri-isterinya, anak-anak daranya, anak-anak yang ada dan sebagainya. Kerana apa? Itu semua tanggungjawab lelaki, kerana lelaki yang bertanggungjawab setelah mengahwini seorang wanita dan mengambil tanggungjawab itu daripada wali wanita itu. Saja daripada saya, maaf atas kekurangan perkongsian malam ini. Kak Fad, 1 minit. 1 minit je. Kak Fad rasa untuk ialah Kak Fad tak boleh subscribe lah Syafizan pasal apa ni, mengkhianati wanita tu. I cannot subscribe itu, tapi Kak Fad nak ambil balik pesanan Hamka bahawa dalam tafsir Al-Azhar monogami ni patut menjadi ultimate goal kepada umat Islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam tafsir Al-Azhar itu. Dalam masa yang sama, soalan Syazni dan yang lain barangkali boleh baca buku ini disertai dengan buku Dr. Khairuddin, Hamka and Islam. Ada satu topik khas tentang wanita dan Islam, a very good topik, juga bercakap macam mana pendetailan didetailkan secara artikulasinya, bagaimana mereka mengiktiraf Hamka ni sebagai male feminist ini, Islamic feminist ini. Dan barangkali juga untuk sesi-sesi akan datang, sesi ini akan menjadi lebih baik dengan disiplin resensi yang betul lah, ya. Wallahualam.
Terima kasih kedua-dua panel, Encik Syafizan dan juga Puan Fadlina. Dah 10.28, kita berhenti di sini insyaAllah. Akan datang, jangan lupa follow page ABIM Selangor rasmi untuk mengetahui aktiviti lanjut dan juga siri-siri bedah buku akan datang yang lebih menarik insyaAllah yang akan dibawakan oleh pihak penganjur. Jangan lupa ikuti sebarang aktiviti di sana. InsyaAllah kita akan maklumkan juga siri-siri pemudahan buku ini di laman rasmi ABIM Selangor juga. InsyaAllah manfaat sesi malam ni pada semua yang menonton. Kita lagi insyaAllah kita tangguhkan majlis Farah surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum anta warahmatullahi menegakkan kebenaran, memperjuang keadilan. Satu perjuangan demi keimanan, ABIM bangunkan usaha. Angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang. Mengorang langkah lalui cabaran, ABIM tertagi berbatu. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, ABIM terus berjasa. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, ABIM terus berjasa. ABIM terus berjasa. Menegakkan kebenaran, memperjuang keadilan. Satu perjuangan demi keimanan, ABIM bangunkan usaha. Angkatan belia Islam, angkatan maju cemerlang. Mengorang langkah lalui cabaran, ABIM tertagi berbatu. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan. Hadapi masa depan dengan penuh keyakinan, hasrat dirangsangkan, tekad perkuatkan, ABIM terus berjasa. Bangunlah kerja Islam, persiapkan keupayaan, membela kedaulatan, ABIM terus ke hadapan. Hadapi masa
dirangsangkan, tekad perkuatkan, akan terus berjasa.